Prof, saya ada satu soalan tentang yang rubrik. Bagaimana, adakah kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk pembinaan rubrik untuk untuk semak atau menilai answers? Thank you very much, Dr. Lim. Rubrik ni sebenarnya is quite a long answer. Tapi I'll cut it short, but I think we'll address that in more detail in the alternative assessment session. So basically, in the final exam, for MCQ, we have the keys. They write the correct answer to each item. And then for AC or structured questions, we have also the correct answer in the forms of steps and so on, whereby we actually have the marking scheme. Unless the answer is quite open and there are many ways of student can attempt it, then you might want rubric. You might want to have a rubric, but otherwise, I think marking scheme would be easier to prepare. For instance, I've seen like some friends trying to create a rubric, but the question was on mathematics, and it clearly it's like steps in answering the questions. So in that case, I think marking scheme is easier to develop rather than a rubric, because rubric ni normally kalau macam if the answer is quite subjective, okay. So first we have to decide the acceptable answer. What should it contain? So we talk about the criteria. Okay, the acceptable answer should have this and this and this and this. Okay, that's the acceptable. And what is not acceptable? It doesn't have this. It doesn't have this. It doesn't have this. It doesn't have this. Okay. So next we'll talk about the good one, the good or excellent answers. They should have all these criteria, but the quality is different. Okay, it's more than the acceptable ones. That's why in rubrics, basically we have we'll start with 3 levels: the unacceptable, the acceptable, and the good ones. Okay, but yeah, if we can differentiate between the quality between these levels, by all means we can break it down into more levels. Okay. Do I answer your doctor? Your question, Dr. Lee? I have a rough idea about it. Yeah. Okay. So I'll be talking about that in alternative assessment session. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya Samsudin kat sini. Ya, doktor. Dari FSK. Berbalik kepada performa kita, pemberat yang kita buat sebelum ni ialah 60-40. Okay. Bila 60-40, 60 itu untuk kerja kursus bla 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 tu, saya rasa kita boleh handle yang tu. Kita minta student buat test, kita buat assignment by group, by individu. Okay. So sekarang ni pemberat dia masih lagi 40 ke untuk peperiksaan? Kalau ya, sebab macam ni, ini lebih pada personal saya lah. Bila soalan selalunya saya buat, untuk 40 tu, saya offer 4 soalan. Okay. Soalan 1 tu, soalan wajib mesti dijawab. Saya bagi letak 10, soalan 2, 3 dan 4, 15, 15, 15. So dia boleh pilih soalan 2, 3, 4, 2. Okay. So dia akan jawab 3 soalan lah untuk tempoh itu. Okay. Jadi sekarang ini kalau tengok kepada macam mana tips untuk membina soalan itu tadi, apakah kita masih menggunakan kaedah 40 markah itu pertimbangannya, dan dari segi masanya dia nak menjawab tu nanti macam mana? Mungkin Prof boleh bagi share sikit tambahan info, sebab saya faham bahawa kita tidak boleh lagi menggunakan kaedah dulu sebenarnya soalan 1 tu ialah lebih pada aplikasi konsep. Saya akan tanya sebab untuk subjek itu, like for example saya mengajar tentang multicultural society in Malaysia for example. Dia kena tahu konsep multicultural itu dengan sedalam-dalamnya. That be the first question. Kalau tak dapat jawab yang tu, ini bagi saya gagal lah saya punya kefahaman untuk mereka. Now, soalan kedua tu apply, ketiga tu lebih pada strategi and so on. So sekarang ni saya bertanya, 40 markah itu adakah masih sama? Kalau sama, bagaimana pula kita nak merancang untuk membuat ujian itu nanti berdasarkan kepada online seperti ini? Prof boleh bagi hint sedikit. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih doktor. Okey, yang pertama GPA kita betulkan kalau salah mengikut taklimat kita dapat last week. Dari segi pemarkahan tu kita tak boleh ubah. Kalau weightage tu 40%, so kita kena tetapkan masih lagi 40%. Walaupun kita buat di online ke macam mana pun kan. Okay. Yang kedua, saya sebenarnya tak nampak satu perbezaan yang besar sama ada kita buat online atau offline dari segi soalan dan pemarkahan. Yang membezakan yang problem ni saya rasa yang banyak beza ni dari segi administration.
macam mana kita nak laksanakan, macam mana kita nak kawal, macam mana kita mengelakkan penipuan-penipuan dan sebagainya, macam mana kita nak make sure iaitu students kita yang menjawab. Jadi back to your question tadi, kalau selalunya you ada beberapa soalan, ada yang wajib dan ada yang pilihan, I think you can continue with that dalam yang online pun. Cuma be ready or be prepared to have banyak pilihan lah, maknanya, dan jangan tunjuk semua sebab kena simpan some of the questions for those yang tak boleh jawab synchronously tadi. Kena jawab yang mungkin dia kena jawab waktu yang lain, so that dia tak boleh share jawapan because the questions are not the same. Okay, jadi saya rasa kat sini isunya ialah kita bersedia untuk memberi pilihan kepada pelajar menjawab soalan-soalan yang berlainan lah. Tetapi kita kena kontrol dari segi difficulty, dari segi itu kena samalah. Sebab tak ada salahnya dalam exam tak semestinya kita bagi benda yang sama, soalan yang sama kepada semua student kan. Sebab yang pentingnya level dia sama. Sebab whatever questions that we have tu sebenarnya ialah sample item saja. Kata kita ada JSU kita ada 40 soalan. Tapi soalan yang kita bina tu ialah sample items. Orang lain kita bagi JSU yang sama, dia buat soalan yang lain. Bagi orang lain lagi akan ada contoh yang lain. Jadi the detail of the items tak akan sama. Sebab tu saya rasa tak ada masalah Dr. Syamsuddin ni boleh buat je Dr. Sam ya. Soalan macam biasa, cuma be ready dengan extra questions lah yang you ada so that you boleh gunakan bila keadaan memerlukan. Adakah saya jawab soalan doktor? Ya, terima kasih banyak-banyak. Ada satu lagi soalan di chat dari Dr. Lee Tian Tian. Prof, are we allowed to change the Bloom taxonomy level when we change our test from face to face to online? Bagi saya, my personal view lah. Because test classification table, JSU tu, is the blueprint. Sama ada offline ke, kita kena ikut. Because changing the exam from offline to online does not mean that we have to change the questions or the level of the questions. Saya rasa sebenarnya tak ada masalah lah kalau kita nak jadikan dia online, sebab tadi kita kata yang lebih kritikalnya isu macam mana kita nak mentadbir dan mengawal selia benda-benda yang isu-isu yang kita bangkitkan tadi lah doktor. Jadi kalau boleh, saya rasa kita ikut lagi isu yang kita dah bina tu. Kita boleh modify soalan dan sebagainya. Soalan boleh tukar, tetapi GSU tu kita pegang. Dia punya level, dia punya target LO semua tu kita kena pegang. Tak boleh lari daripada situ. Okay, thank you Prof. Tapi soalan saya, saya punya concern lah sebab mula-mula kita memang buat JSU ataupun perancangan soalan itu untuk offline, untuk kita buat secara face to face. So mungkin ada soalan yang sangat mudah pada level yang sangat rendah, kita nak test dari segi dia punya nak mengingat sahaja. So kalau sekarang kita tukar dari offline ke online, so untuk soalan yang macam low level, dia boleh rujuk buku kan, sebab sekarang dah tukar kepada online, so dia bentuk terbuka. So kita boleh meet kita punya tujuan untuk kita set soalan asal tu. Right. Okay, thank you very much Doctor. Now understand you. Tadi saya tak berapa jelas. In principle memang kita kena pegang, tetapi because this is online and again we have to go back to the principle tadi, so kita kena avoid lah soalan simple recall, memang tak nak lah, because kalau dia open book online dia boleh buka kan dan sebagainya, dia boleh recall, then kita try to avoid the simple recall questions tu. Saya rasa boleh, tak ada masalah kita nak ubah tu. Okay, Prof, sorry. So kalau boleh, contohnya dalam kita punya proforma, kita janjikan LO tu setakat mungkin C3 sahaja. Tapi sebab sekarang kita dah tukar ke online, kita nak tukar soalan tu mungkin kepada HOTS punya soalan. So adakah kita boleh langgar aras taksonomi Bloom tu, kita boleh melebihi aras C4 contohnya? Okay, thank you very much again. Tadi kita tengok apa yang kita nak avoid ialah soalan yang melibatkan simple recall saja. The rest masih boleh kita tanya. So it depends on the creativity of the test developer lah. Soalan yang kita tulis tu yang tidak begitu direct, memerlukan
apa, di mana simple recall tu kan. The rest from understanding sampai creating, sampai evaluating, analysis dan so on, memang kita boleh buat for both online dan offline, tak ada masalah tu. Yang kita tak nak tadi yang simple recall je. Jadi Prof, kita punya soalan level tu tidak boleh lebih daripada apa yang kita tulis dalam LO lah maksudnya. Okey, dalam LO doktor contohlah kan, adakah dinyatakan mengingat? Tak ada kan, mengingat saja tak ada kan? Tak. Tak ada, dan selamatlah because you can still ask questions your understanding. Ya, so maksudnya kita masih tidak boleh melanggar lah arah kalau boleh daripada jangan apa yang tulis. Unless kalau memang masa buat mapping, kita memang buat dia sampai application atau sampai analysis. So that's fine, kita boleh teruskan aja. Alright. Okay, thank you for your answer, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. I have a question. My question is about the time allocated for the exam. For the conventional exam, we allocate 2 hours. So how much time should we allocate to an open book test? Okay. Thank you very much, Dr. Intan. Ini soalan yang selalu ditanya tapi susah nak jawab. Sebab the experience that I have ni bukan sebagai penggubal tapi sebagai orang yang menduduki exam as a student. Okay. Saya tak jumpa di mana-mana tentang specifically time berapa masa yang perlu ditambah. Sebab I think bila kita buat online, the fact that we allow students to refer to text, to notes and so on, itu dah kira satu advantage lah. Satu. Jadi yang kedua, if they have prepared for the exam, they might not need to refer to all those texts or notes and so on. Okay, yang kedua. The third one is that sebenarnya because of the time fix tu, most of the time memang kita tak ada masa pun nak tengok sangat. So we still have to prepare, we still have to study. Otherwise we won't be able to use all those references. We won't know where to locate the information and so on. So dari segi masa, saya rasa tak ada lah saya jumpa ketetapan yang diberi. So maybe it is also quite safe to use the normal time that we allocate for open book test juga. Sepanjang masa lagi banyak ada discuss, lagi macam-macam penipuan boleh berlaku kan. Yeah. Okay, thank you so much, Prof. Okay, Assalamualaikum, Prof. Saya Yusnita daripada Fakulti Sains. Ya, Doktor. Soalan tadi lebih kurang mirip pada soalan Dr. Intan tadi tak silap saya. Student saya overall adalah dalam kategori 5 hingga 40 megabytes untuk dia punya coverage internet dia. Dan sebahagian ataupun minoritinya adalah 0 hingga 5. Kami memang decide untuk buat online exam. Cuma dari segi itulah yang kita fikirkan administration tadi kan. Contohnya kekangan tu boleh tak kita fleksibelkan. Contohlah saya membayangkan pelajar-pelajar yang kumpulan minoriti ni kan. Mungkin dari segi capaian internetnya kalau kita set dalam 3 jam kemungkinan kita tak akan dapat lagi feedback atas alasan mereka kata capaian internet dia terlampau rendah. So dari segi flexibility tu boleh tak macam contohnya kita bagi within 6 hours ataupun 8 hours, is it possible untuk online exam ni, Prof? Saya tak berapa jelas lah tentangnya. Okay, thank you Doktor. Soalan yang susah juga daripada Doktor ya. Saya risau juga tu bila 6 hingga 8 jam. Lama tu macam-macam boleh berlaku tau. How to ensure that memang student tu yang jawab. Tapi tadi dah ada disebut macam dia boleh record, boleh audio tape, bila video tape dan sebagainya. Tapi takkanlah 6 jam, 8 jam dia nak pasang webcam dia kan. Nak record tu. I think untuk cases yang macam ni, semalam Dr. Sliana pun ada tanya juga macam student dia yang lain okey. Tapi ada this one particular student dia kata dia tak ada access. Dalam kes macam ni, saya rasa kita boleh bagi flexibility lah. Tapi bukan dari segi time yang berpanjangan tu. Mungkin ada ways yang dia boleh submit kerja dia. It's not the time yang panjang kita bagi. Bila yang dia boleh dapat access tu. Dia boleh ambil pada masa yang mungkin berlainan. Tapi kita jangan bagi soalan yang exactly the same. So kita kena sesuai soalan tu lah. So that dia tak akan dapat share jawapan daripada rakan-rakan dia yang lain.
And then ada flexibility juga yang kita mungkin boleh fikirkan. For those yang really memang tak ada cakupan internet yang kuat dan sebagainya, boleh tak dia jawab through SMS ke apa dan sebagainya kan. Itu pun cara yang kita boleh fikirkan how much flexibility we want to give them. And how, you know. Yang pentingnya kita boleh dapat all those answers from them and kita boleh nilai kan dan kita boleh bagi grade kat dia akhirnya. Tapi bagi saya kalau macam saya mengajar kimia sangat sukar untuk kita lalui melalui platform tu sebab kami perlu ada lakaran graf, ada lakaran molekul dan sebagainya. So memang tak possible lah melalui SMS dan sebagainya. Oh ya betul lah. Doktor ajar chemistry saya faham. So sebenarnya tak adalah rules yang kata mesti cara mana. So balik kepada consideration tadi dan kita kena balik the best way yang kita fikir boleh mencapai matlamat tu. Itulah mungkin kita perlu juga guideline yang lebih jelas daripada akademik ataupun PPA kan, bahagian yang guideline untuk yang ni lah online exam. Terima kasih Prof. Okay, sama. Sebab tadi sebenarnya saya kurang memikirkan tentang memang kalau subjek like macam science and so on dia agak mencabar sikit lah nak buat online tu kan. Nak kena buat, nak buat lakar dan sebagainya kan. So mungkin perlu diperhalusi lagi how we can do it dan I think kita pun banyak expert dalam IT, dalam content of course dan mereka mungkin boleh bagi pandangan untuk kita jadikan panduan lah kepada UPSI. Ada satu lagi Prof daripada Dr. Nasinayan FSK. Okay. Katanya Prof nak tanya jika final exam buat dua iaitu online dan special project, final exam untuk pelajar yang dapat akses online dan special project bagi yang tidak ada akses online. Bila kita buat macam tu, tak ada kata bukan, kata-kata tak boleh, tak ada. Cuma maknanya dia macam tak sama lah. Some students dia ada online exam, some others dia ada benda lain. So tak ada salah, tetapi macam mana kita boleh menjamin dari segi equality of those two type of assessment. Challenge dia kat situ lah. Ataupun tak ada kalau kita nak ganti dengan special project semua orang pun dapat yang tu. Ataupun kalau kita buat exam semua exam juga, tapi ada tak cara-cara lain yang kita boleh buat exam juga pada tu yang tak ada internet. So tak ada jawapan yang fix lah Dr. Nasir. Apa khabar you? Susah soalan ni. Agaknya berapa ramai students yang tak boleh dapat internet access tu? Adakah half atau katakan 10%, 5%? Itulah sebab kita masalahnya, bila kita buat survey tu, daripada majoriti daripada Sabah dan Sarawak, bila dia ke kampungnya, aksesnya tu tak ada untuk ke online. Dan dia kalau nak dapat akses pun, dia kata dia kena pergi ke pekan yang terdekat. Itu yang jadi masalah lah. Itulah saya fikir nak buat dua jenis assessment tu. Satu final exam yang online tu, maknanya dia kena ambil dalam masa sejam ataupun 2 jam. Okay, and then yang bagi orang yang tak ada tu, maknanya kita bagi tajuk-tajuk yang tertentu lah. Dan dia kena hantar by post ataupun by posted online nanti balik lah bila dia dah ada akses nanti. Tapi itu bila assessment, dua jenis assessment lah. Macam mana pandangan Prof macam tu? Saya semua tu idea tu tak salah. Cuma saya memikirkan isu yang mungkin berbangkit lah. Satu mengikuti exam online. Satu lagi bukan exam. Kalau dia kata dia boleh post dan sebagainya, sama juga kalau macam kita bagi dia exam. Exam juga bukannya tugasan, bukannya bentuk projek yang lain ke, tapi dia kena buat dan kena post balik. Sama juga kan? Soalan yang sama lah. Tapi okey, satu cara lagi ialah tu ada isu nanti. Kalau ada yang buat yang online, ada buat offline, kita kena make sure soalan tu tak sama. Maknanya kita bukanlah semua, kalau 40 soalan tu semua lain. Most of the question tu tak sama, tapi kita tukar dia punya sequence, numbering dan sebagainya. Kita tukar dia punya item-item tu. Kita boleh ubahkan dia supaya sama dari segi kesukaran, sama je. Mana dua set soalan lah. Satu yang offline dan satu lagi untuk online. Ya. Sebab saya bimbang macam ni, ada isu berbangkit kemudian hari ni lah. Katakan kawan dia dapat A.
dia dapat D. So dia kata sebab dia punya lebih senang and so on. Macam mana kita nak jawab, macam mana kita nak defend benda-benda yang macam tu kan. So I think it's quite difficult. Tapi kalau kita bagi dia soalan yang lain, tak ada masalah lah. Sebab soalan tak sama. Cuma kita pakai same GSU. So mungkin 2 set sepatutnya kata, mungkin 2 set, mungkin 3 set, mungkin 4 set depending on ramai mana students tu yang yang tak dapat coverage tu. Kalau katakan Sabah Sarawak, takkan Sabah Sarawak yang nak bagi 1 set je. Memang dia boleh kongsi lah soalan-soalan tu. Jadi sebab dia buat masa yang lain pula, dia boleh post kemudian semula agak pula kan. Jadi saya rasa lah lebih baik kita bagi boleh post tapi soalan-soalan yang lain. Yang berbeza untuk setiap orang lah. Ya. Okay, terima kasih Prof. Sama. Ada pendapat dari Dr. Raja. Raja kata, saya rasa for final exam, there is a need for standardizations. Exam online and special project are 2 different type of assessment. Soalan dari Dr. Ain. Dr. Ain tanya, nak tanya Prof, ini Ain Muhammad Tajuddin. Ya, betul. Nak tanya Prof, kalau buat open book final exam secara online, ada keboleh percayaannya? Ada yang kata pelajar berdiskusi dengan rakan-rakan mereka, tapi berapa lama mereka nak discuss je pun? Katakan 2 jam, tapi dari segi MQA atau ISO, okey ke? Saya rasa isu keboleh percayaan, satu kesahan tadi kan validity kalau kita dah buat JSU, kita dah pergi vetting, kita dah tengok tu insyaAllah dah ada lah dia punya kesahan. Keboleh percayaan ni dari segi consistency of the results, dia akan affected kalau kita tidak mengambil langkah-langkah, kita tak ambil precaution ni memang boleh affected because kali ni dia jawab bagus because dia dapat info daripada kawan, dia bagi jawapan. Tapi nanti kita tanya lagi dah tak boleh dah. Some other time dah tak boleh jawab. So dari segi reliability, I think ada possibility dia akan terganggu sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah yang kita sebut tadi, yang kita bincangkan tadi. Tapi kalau all those taken care of, I think it is reliable. Tak ada isu tu. Okay Prof, terima kasih. Sama. Okay, thank you very much. Just going to be a very short conclusion. So kita tadi bercakap basically tentang various type of assessment. So ada 2 big categories. Satu the exam. The other one is the alternative assessment or performance-based assessment. So dari segi assessment principles, sama ada kita nak buat ada online atau offline conventional way, ataupun kita nak buat ada open book, closed book, certain principles kita kena pegang. We have to follow certain principles of test development. Yang pertama, the process of test construction we have to follow. And also secondly, we have to ensure the quality of the assessment or quality of the items or quality of the questions. Okay, like the validity, the reliability, interpretability, administrability. So all this we have to take into account, and we other things I think remain the same. Doesn't matter what type of assessment it is. So we have to make sure that all these are followed accordingly. Okay, so saya rasa itulah saya boleh conclude kan. So feel free kalau ada cadangan dan sebagainya, feel free to contact me, email me, SMS me. Saya juga mengalu-alukan pandangan, idea. Thank you very much for sharing tadi rakan-rakan, bagi pandangan, bagi soalan. Bagus bila ada soalan saya boleh jawab, saya kena belajar, saya kena cari. So I think saya tak boleh kata I'm a pakar in online assessment sebab saya pun memang new to this. Saya selalu duduk aja tapi saya tak pernah buat soalan about this, and knowing is a different thing, tapi nak melakukan to conduct it is a different thing. Challenge dia akan berlainan. So ada things saya rasa kita boleh murnikan, boleh perbaiki dari semasa so that kita akan dapat satu guideline yang mantap untuk UPSI, dan saya percaya PPA juga akan membuat garis panduan, akan memasukkan mungkin perkara-perkara yang sepatutnya ini. Okay, so with that, thank you PPA, thank you Doctor for inviting me again into this session. Thank you for sharing.